Aku buat video ni, korang jangan like tau, jangan subscribe, jangan komen apa-apa kan. Dah tutup sekarang video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Nampaknya terima kasih ucapkan kepada anda yang sudi like, subscribe, komen yang positif, alhamdulillah. Komen yang negatif saya ucapkan juga ribuan terima kasih, dan komen itu saya anggap komen yang membina, dan insyaAllah saya akan cuba perbaiki teguran ataupun, tapi alhamdulillah tak ada yang setakat ni yang menggunakan perkataan kesat, pakai hamun dan sebagainya. Tapi saya pun siapalah sangat saya nak balas ataupun saya nak bertekak dengan mereka yang marah ataupun komen-komen yang negatif. Sedangkan ramai lagi YouTuber lain ataupun orang lain, contohnya yang sentiasa mendapat maki hamun dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nampak kat situ. Okey, walaupun ada di antara anda yang komen menggunakan fake account dan sebagainya, tapi saya balas dengan orang kata menyejukkan hati lah. Okey. Nak cerita apa? Okey, ramai juga yang kita perasan, iaitu yang suka membuat video sambil memandu ataupun sedang parking kereta, pasang aircon. Dengan saya sendirilah, saya pun ada buat tapi rasanya tak banyak. Tapi hari ni saya buat, dan juga tak boleh lah pandang-pandang sangat sebab saya memandu. Antara komen yang, tapi tak ramai yang komen yang macam tu. Dia kata tak suka video saya ada music background. Dia kata tak suka, dia kata mengganggu konsentrasi. Maknanya dia tak suka ada music background yang saya buat ala-ala style DJ di era 90-80an je tu kan. Kan dulu DJ macam Ismail Halil kan, dia suka sambil ada music background, sambil tu dia berceloteh kan. Style tu dia macam ada segelintir, tapi saya rasa tak ramai yang tak suka. Bermaksud kat sini, alhamdulillah saya suka komen betul, bermakna anda nak dengar cerita celoteh saya, tapi anda tak suka kena ada background muzik mengganggu. Okey, tak apalah, sekarang pun tengah memandu, jadi dah tentunya tak boleh ada muzik background. Okey. Dan juga ada juga komen-komen yang mengatakan cerita yang saya buat, celoteh yang saya buat dalam video saya sampah. Sampah. Okey. Dia kata ini isu tengah hangat, ramai yang buat, kenapa nak cerita sangat benda yang lebih kurang sama. Tapi saya ada prinsip saya tersendiri. Sekurang-kurangnya saya bukannya cedok ataupun saya copy paste ataupun saya download video daripada YouTuber lain ataupun sumber-sumber lain, lepas tu saya upload ke dalam saya punya channel. Saya tak buat macam tu. Saya buat, muka saya terpampang, saya bercakap sendiri. Yang bestnya, Allah bagi bakat. Ni saya kata terang Allah bagikan pinjamkan suara. Ada yang puji suara saya. Dan Allah bagi saya bakat untuk menyusun ayat-ayat tanpa sebarang skrip. Apa terlintas, cakap. Dan Alhamdulillah banyak kali Alhamdulillah tu, jangan marah ya. Iaitu ada yang suka, ramai yang suka. Tapi yang tak suka tu, saya berfikiran positif. Kita buat baik macam mana pun, jangan harap semua orang suka. Lagikan buat jahat. Macam jugalah sekarang ni ustaz-ustaz buat baik, ada yang santau, ada yang pakai hamun, ada yang pertigaikan. Terutama sekali Ustaz Abiliu. Tengok tak ada topik lain ke? Asyik nak Ustaz Abiliu. Okey, macam ni. Secara logiknya, seorang yang buat video YouTube, Facebook dan sebagainya, ada bohong kalau dia kata, contoh macam ni, saya buat video bukan mengharapkan like, subscribe. Tak, saya buat suka-suka je kan. Ada ke orang buat video aku buat video ni, contoh aku buat video ni, korang jangan like tau, jangan subscribe, jangan komen apa-apa kan. Dah tutup sekarang video ni. Ada tak ada kan? Paling kuat pun tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk video yang seterusnya. Pastikan tekan lonceng supaya anda mendapat info terkini ataupun video terbaru daripada kami. Nampak? Contoh, nampak kat situ. Jadi kat sini samalah macam saya. Takkan saya nak buat video kan, teknik cabut rumput. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak buat satu video panduan kepada anda di luar sana. Terima kasih kepada followers saya yang sudah mencecah 1.5 juta. Iaitu hari ini kita nak buat, saya nak terangkan teknik cabut rumput. Okey, jadi permulaan untuk cabut rumput ni, anda perlu pergi rumah jiran sebelah, berjumpa dengan jiran sebelah, tanya dengan jiran sebelah macam mana nak cabut rumput. Takkan nak buat macam tu.
kan? So jiran anda pun dia bukan tunjuk cara cabut rumput, dia cabut lari. Nampak ke situ? Jadi pada saya simple, saya buat video, okey, saya pilih topik, dan tentunya YouTuber siapa saja akan cari topik yang panas. Cuma topik yang panas digabungkan dengan penyampaian yang padat, penyampaian yang ada fakta, yang ada orang kata macam sesuatu yang buat orang tertarik. Nampak kat situ? Okey. Jadi sekarang ni kita dah nampak lebih kepada, saya suka petik nama. Petik nama tu tandanya kita prihatin, sayang, hormat. Orang kata petik nama, hari ni nak petik nama siapa? Okey, dah tentunya tadi dah petik nama Ustaz Bilio mula-mula. Lepas tu sekejap lagi ni saya sebut petik nama Nadir. Nadir sihat Nadir? Nadir ada mana? Tentunya di Pakistan. Pakistan dia Palestin. Mungkin sedang masuk ke Gaza. Gaza, okey. Caprice, yo Caprice, anda rappers, saya pun rappers. Saya rappers tu, anda rappers muda, pangkat abang. Jangan sampai saya bertukar jadi Azwan Ali. Sekarang habis semua saya maki. Bermula dari negara sana, kini ia merembah masuk ke negara kita. Harga ini satu bencana tanda penghujung dunia, tapi ramai yang kata balasan untuk mereka. Tapi bagaimana pula dengan kita? Harga ini juga balasan tanda Allah murka. Sukar menjawabnya, kita pun turut terkena. Mahu tak mahu tetap kita kena menghadapinya. Pada awalnya kita bernafas lega, alahai 2-3 kes bukannya banyak mana. WhatsApp group sini sana dijadikan jenaka. Kita leka dan tak teka, Peru tak kenal mangsa. Corona virus, corona virus. Kini betulkan nama, bahaya tetap sama. COVID-19 namanya terus menjadi masalah. Dengan saya ATL di sini masih lagi berada di Perintah Kawalan Pergerakan. Ikut arahan duduk di rumah, stay at home, dan terus berdoa. Dan saya mohon kepada anda semua, hentikan apa saja lawak jenaka yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kerana apa? Barisan Harapan sedang berjuang betul-betul manusia menjalankan tugas mereka. Hormati mereka, kasihanilah mangsa. Jadi Caprice kali ni saya sebut nama betul. Sebab saya sebelum ni sebut Caprice, tepung beras ataupun tepung beras, topi beras ataupun topi nasi. Tapi rupanya betul sebutannya adalah Caprice. Saya pergi dekat mana tahu? Google Translate. Lepas tu saya tekan logo speaker tu, dia sebut suara perempuan tu, sedap suara tu, tapi sedap sana lagi suara saya. Dia sebut Caprice. Jadi bukan Caprice, okey. Cuma bijaknya Caprice ni, dia cari nickname ni, nama glamour ni berapa lama dia kaji untuk satu nickname yang tidak ada maksud. Walaupun nama Caprice tu tidak membawa apa-apa makna, saya mengharapkan, mendoakan Caprice ni hidupnya penuh bermakna. Oh, dahsyat kau ya. Bukan main lagi buat video klip dekat Mesir, di padang pasir, bawa bendera Palestin. Ramai yang sini-sini. Habislah tentera Yahudi dan tentera Israel akan ketakutan dengan video tersebut. Mereka akan berlari, bertempiaran apabila menonton video tersebut. Tak payah pakai senjata api, tak payah pakai apa, pakai video saja. Kuat ngindinya tu. Dan saya petik nama satu lagi tadi, Nadir, Caprice dan Allah Akbar, saudara Firdaus Wong. Okey. Dan satu lagi, brother Yusof Azmi. Yusof Azmi sependapat dengan saya setuju, dan saya baru nak buat video supaya dapat 4 penjuru tadi untuk buat satu sidang video Zoom ke Instagram ke apa ke, supaya berdamai, bincang elok dan buat hal masing-masing. Nadir buat hal masing-masing, UAL teruskan dengan aktiviti amalnya, okey, dan terus cari jalan untuk membersihkan nama, okey. Dan saya yakin itu fitnah video tu kan, video yang menjijikkan tu, dan perjuangkan terus untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia, malah dunia, bahawa itu adalah fitnah. Dan siapa tadi? Firdaus Wong teruskan kerja-kerja dakwahnya. Okey, you China, tarik beberapa ramai China. Okey, pastikan anda membawa Islam yang sebenar. Saya risau ada fitnah-fitnah ataupun tuduhan mengatakan saudara Firdaus Wong ni Islam dia lain macam sikit. Itu saya dengar lah ada pendapat berapa macam itu. So kena buktikan. Kemudian Caprice, Nadir, Firdaus Wong, nampak buat haluan masing-masing. Okey, buat macam biasa, macam dulu, macam tak ada apa-apa berlaku. Kita ni kan umat Nabi Muhammad, saling memaafkan. Dah saya pun orang kata
sebenarnya saya pun tak hebat. Sebenarnya ikutkan nama saya, level saya is very low level banding dengan mereka yang high level ni. Pendidikan mereka tinggi, ilmu agama mereka tinggi, semua hebat-hebat. Macam yang paling muda tadi Caprice, okey, Nadir semua muda-muda banding saya. Walaupun muka saya nampak awet muda. Okey. Jadi saya harap kepada Bro Firdaus dan juga saudara Abid Liu, dua-dua anda bersemuka. Dan saya juga mencadangkan kepada adinda saya, Caprice, supaya kamu bertiga berjumpa, bersemuka. Apa sebenarnya kehendak kamu? Tentang pendakwaan, kita fokus kepada perundangan. Okey, tangkapan, minta pihak polis buat tangkapan, buka siasatan kes, buat pendakwaan, bicara kes sampai hukuman. Biar panggil 14 pelapor tu. Tapi soal di dalam publik ni, perbualan di dalam media sosial, anda bertiga ni menjadi perbualan dalam media sosial. Jumpa face to face, apa yang nak diselesaikan. Sekiranya betul Abid Liu, saudara Abid Liu ada fitnah kamu ketika kamu berada di Gaza dan sebagainya, tentang video yang telah kamu sebut tentang peluk yang seperti mengeraskan badan, tolak, menepis dan sebagainya, itu dikatakan fitnah, maka bersemuka dan saudara Abid Liu minta maaf secara tertutup dengan saudara Caprice. Begitu juga saudara Firdaus Wong. Apa yang kamu nak, yang kamu terbungku, kamu nak hentikan supaya permainan ini berada di media sosial berdepan daripada tiga-tiga ini. Tetapi kita kena fokus kepada perundangan, bukannya main dalam media sosial. Tak payah kita nak main kat media sosial, nak main dekat Telegram, main dekat Facebook dan sebagainya. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Kita dapat hentaman, kita dapat cacian, kita dapat macam-macam kita. Saya tak pasti siapa yang menyebarkan video tersebut, tetapi saya difahamkan video-video itu telah tular kepada masyarakat. Jadi saya yakin tiga-tiga ini perlu berjumpa untuk selesaikan masalah di dalam media sosial. Supaya terhentikan perbualan-perbualan netizen. Malulah dekat budak-budak kecil, malu dekat abang-abang kita, malu dekat mak ayah kita, malu. Kalau betul lah kamu kata kamu nak sangat dihentikan kerja-kerja kebajikan yang dikatakan satu lakonan dan sebagainya, berjumpa dan berdepan, beritahu secara berdepan. Tak perlulah main dekat dalam media sosial dan sebagainya. Saya cadangkan tiga-tiga ni berjumpa. Saya cadangkan dengan secara drastik, ya, tiga-tiga adinda saya ni kena berjumpa berdepan. Capai kedamaian. Mohon maaf. Buat live dan sebagainya, capai kedamaian, minta maaf. Tak ada masalah pun. Kalau kita buat salah, kita minta maaf 10 kali pun, 1000 kali pun, apa masalah? Nampak? Jadi itulah matlamat saya. Okey, buat video. Okey, dan mungkin video-video yang sebelum ni ada yang tak kena, tak buat anda tak selesa. Seperti biasa, di penghujung video pastinya saya ada mohon kemaafan. Nampak kat situ. Okey, saya nak rumuskan kat sini. Sebenarnya dia macam ni lah. Kita manusia ni, dia lahir dengan adanya segenggam atau segempal, seketul daging, yang dinamakan hati. Ni yang hati ni bahaya ni, hati busuk kan, sakit hati kan, makan hati berulam jantung dan berhati-hati. Nampak kat situ. Jadi saya nampak kat sini ada kemungkinan sebenarnya apabila hati tergores, maka sebelum ni berbaik macam mana pun dia akan boleh jadi selisih faham. Saya ulangi, hati yang tergores kan, sebelum ni berhubung baik. Padahal saya nampak kita boleh nampak dalam video-video, kita boleh nampak dalam gambar-gambar Nadir pernah duduk sebelah Ustaz Abid Liu, siapa ni, Allahuakbar, Caprice berjumpa dengan Ustaz Abid Liu di dalam bilik hotel, berdoa, berpelukan dan tepuk dada macam tu. Saya pun konflik je macam mana. Tapi lepas tu ada Firdaus Wong pernah mengeluarkan statement mendoakan Ustaz Abid Liu dalam usaha kerja-kerja amalnya. Maknanya semua ni baik sebenarnya, elok. Tapi bila ada satu benda yang orang kata berunsur fitnah tu, dan mereka ni termakan hasutan, sebenarnya saya nampak kat sini hati tergores. Contohlah, ini contoh. Saya membuat andaian. Saya harap benda ni tak benar. Saya bukan menuduh atau fitnah dan sebagainya. Tak, ini contoh. Macam Caprice mungkin dia ada terasa hati kepada Ustaz Abid Liu semasa di Mesir. Kita tak tahu ceritanya. Sebenarnya saya tahu apa benda, tapi itu dalam video lain. Ataupun kita boleh selit dalam video lain apa yang saya masukkan. Caprice tergores hati, bukan sakit hati, sikit lah macam tu maksudnya. Dan
ini menyebabkan tiba-tiba ada individu yang sudah ada sekelompok ataupun beberapa orang yang sudah merancang membuat fitnah ataupun merancang satu tuduhan. Saya sampai hari ini saya yakin itu adalah satu fitnah video tu. Dan dia mencari si anak didik iblis ni lah selanjutnya yang nak buat fitnah ni. Kasar sikit bahasa kali ni. Dia merancang fitnah tu dan dia mencari siapa yang boleh diperkudakan ke macam mana je kan, ataupun dikambing hitamkan ataupun digunakan untuk menghasut. Jadi mungkin dia nampak Caprice sedang berada di Mesir dan sedang berbaik-baik dengan Ustaz Abilio. Okey. Jadi dia cocok Ustaz ni hasut siapa ni, Caprice. Dan Caprice pula dia tak mengkaji benda ni. Dia terima bulat-bulat kan. Sebab saya nampak kat sini statement dia sebelum bocornya ataupun terdedahnya video tersebut di dalam kilogram. Saya sebut kilogram. Okey. Jadi dia termakan hasutan. Okey. Dia sebenarnya sebelum tu hati memang ada terguris. Adalah ceritanya tu. Panjang cerita nanti kita cerita kat video lain. Okey. Lepas tu ada dapat video ni, individu yang saja merabukan fitnah ni. Okey, tanpa siasat sama ada sahih atau tidak video tu. Dan saya nampak ada statement yang habislah kopiah putih tidak dapat menyelamatkan kamu. Maknanya dia dah bagi hint-hint kat situ. Tapi dia tak terus cakap pasal video tu. So masa tu Ustaz Abilio pun tak tahu apa semua, dia pun tak faham. Saya nampak ada video tu yang Ustaz Abilio keliru apa benda semua ni, buat tak tahu je. Betul. Okey. Kemudian Nadir, tapi saya tak nampak Nadir ada menyentuh ataupun beria-ia menyentuh tentang isu video tersebut. Nadir dia lebih kepada macam terselit namanya sebab ni cakap tu terang lah, saya nampak Nadir seolah-olah macam individu yang mana sesiapa yang nak masuk ke Gaza perlu melalui beliau. Okey, dengan kos yang agak tinggi. Tetapi alhamdulillah Ustaz Abilio menyatakan dia dapat kos yang lebih rendah. Kalau silap saya minta maaf. Silau. Okey, kalau silap saya minta maaf, tapi itulah yang saya dipahamkan daripada jalan cerita yang saya dapat. Okey. Jadi jadinya bayangkan 40,000 satu kepala, kan 50,000 macam tu, berbanding dengan hanya 10,000 satu kepala yang dicas oleh laki tua. Menurut Ustaz Abilio adalah macam turis ataupun ejen perisik tentera Mesir yang boleh membantu Ustaz Abilio dan timnya untuk masuk ke Gaza dengan kos satu kepala 10,000. Nampak kat situ? Okey. So inilah yang lain pula. Okey, macam ni. Yang ni itu tadi saya dah terangkan. Okey. Mungkin kena ulang balik video ni baru faham apa yang saya masukkan. Okey. Last sekali yang terbabit last ni siapa ni? Yalah betul. Firdaus Wong. Okey. Saya dapat merasakan macam seolah-olah saya risau. Saya bukan menuduh, saya bukannya menghasut, memfitnah. Saya risau Firdaus Wong selama ni ada rasa tidak selesa dengan Ustaz Abilio. Saya dapat rasakan lah, mungkin. Okey, tapi dia buat tak kisah. Okey, sebagaimana kita pernah kecoh dulu Ustaz Syafiq yang makan kacang tu. Beliau dulu pernah juga menyatakan, dia pun ada menyatakan video terbarunya dia tidak selesa dengan Ustaz Abilio satu ketika dahulu. Tapi baru-baru ni Ustaz Syafiq, Abu Syafiq muncul dan dia backup. Dan dia pun tak setuju dengan tindakan-tindakan ustaz, ulama ke sesiapa individu yang bagi hint-hint tentang isu video kotor tersebut. Okey. Dan Ustaz Abu Syafiq menyatakan ianya haram dan berdosa. Haram. Okey. Jadi berbalik pada Ustaz Firdaus Wong, ustaz dia tak gelarkan diri ustaz atau saudara Firdaus Wong Okey. Jadi dia sebenarnya mungkin ada rasa tak selesa sebelum ni, tapi dia buat tak tahu, dia buat hal dia. Tapi bila ada satu poin yang kukuh, okey, poin yang kukuh untuk menjatuhkan Ustaz Abilio, iaitu video tersebut, maka bermulalah episod mempromosikan ataupun melaga-lagakan ataupun menyebarkan benda yang tak pasti. Mungkin sebelum video ini video pertama saya siap-siap bro, lu siapa? Saya tunjukkan pada Firdaus Wong lah. Okey.
Ya betul, pada saya sebenarnya benda ni dah dalam siasatan polis. Polis dah buka kertas siasatan. So saya tak sepatutnya Firdaus Wong tidak melakukan, orang kata macam, perkara tersebut lah, iaitu seolah-olah menyebar-nyebarkan bukan menyebar-nyebarkan, bagi hin-hin lah macam tu. Sekarang ni ramai yang membuat tuduhan kepada Firdaus Wong bahawa akaun kilogram tersebut yang mengandungi video jijik tersebut telah dibuat ataupun ditubuhkan oleh Firdaus Wong. Ada yang menuduh macam tu. Ini kita risaukan sama ada ianya betul atau tidak. Sebab Telegram ni tersebut Telegram tak, tadi tak sebut. Okey, saya sebutlah. Telegram ni dia agak lagi jahat. Okey, kita boleh buat satu grup Telegram yang dinamakan channel Telegram. Okey, dan kita boleh tarik follower dan kita boleh sorok individu ataupun identiti kita. Ini yang paling mengerikan, merisaukan. Okey. Jadi video ataupun akaun tersebut telah pun ramai yang melihatnya. Memang pada saya ini satu perkara yang cukup memalukan. Saya tetap mengatakan itu adalah satu video deepfake ataupun edit palsu. Saya yakin. Okey. Dan apabila saya menyatakan ia video palsu, edit palsu, fake, deepfake dan sebagainya, dan ia berunsur fitnah, saya sebagai rakyat Malaysia cukup malu. Satu dunia tengok benda ni. Satu dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan dah tentulah orang akan mengata, oh inilah Malaysia. Kalau kita perasan dari dulu dah lebih 20 tahun rasanya, cara terbaik untuk menjatuhkan mana-mana individu, minta maaf cakap, walaupun saya bukan berminat dengan politik, tapi cara terbaik, cara iblis, cara syaitan untuk menjatuhkan mana-mana individu dengan menggunakan isu ataupun hal-hal berkaitan dengan SEKS. Sampai dah rumah. Okey. Jadi seperti yang saya cakap tadi, saya mulakan tadi, iaitu cakap yang baik-baik. Okey. InsyaAllah saya cuba perbaiki video-video yang selepas ini, dan sama-samalah kita rakyat Malaysia berdoa agar kebenaran terbukti. Okey, agar Malaysia kekal aman dan makmur. Apa lagi kita nak di Malaysia ni? Okey, kalau saya sentuh nama seorang tadi, Caprice, anda berbakat, anda berilmu, anda hebat, usahawan muda, anda ada follower. Tak macam saya, tapi saya dah ada follower dah sekarang, jangan main. Okey, jadi gunakanlah anugerah yang Allah bagi itu untuk meneruskan perjuangan berlandaskan Islam. Nampak? Saya bukan orang baik-baik kan, tapi ialah saya suka buat benda-benda baik dan menuju ke arah kebaikan. Itu Caprice. Sebutan kali ni betul Caprice, bukan Caprice. Okey. Kemudian Nadir buat macam biasa Nadir kan. Semoga sihat bersama keluarga. Anak comel Nadir. Dia dengar ke video aku ni? Tolong sampaikan. Okey, Nadir teruskan perjuangan. Okey. Aktiviti di Gaza. Okey, harumkan nama negara. Okey. Orang tuduh macam-macam ke, contohnya dah ada penyelewengan duit. Okey, duit saluran tak sampai ke saluran betul ke apa ke, atau ada penyelewengan, ada tidak telus ke apa ke, abaikan. Tapi kalau dapat buktikanlah bahawa duit yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia digunakan sebaik-baiknya untuk program-program kebajikan di sana. Firdaus Wong. Okey, Firdaus Wong. Macam bagus pula aku bagi nasihat kat diorang ni. Tak, bukan bagi nasihat kan, bagi galakan. Saya tak nampakkan benda tu sebagai satu nasihat kan. Diorang ni patut nasihat saya, level diorang lagi tinggi. Tapi yang problemnya kan, level diorang agak jatuh sedikit sebenarnya selepas konflik ni. Firdaus Wong, teruskan perjuangan anda, dakwah anda kan. Saya tengok dalam video anda kata dulu ada staff volumenya 3 orang, sekarang dah berapa puluh orang tu. Hebat. Okey, anda pun pernah ditemu ramah oleh Datuk Yusof Datuk Rosyamno dalam TV9. Okey. Okey, teruskan perjuangan. Pada saya stop lah cerita pasal Abid Liu ni.
Bukan apa sebenarnya, biar kita minta polis buat siasatan. Dan yang lebih best daripada kamu Firdaus Wong sibuk promosikan benda ni, okey, lebih baik kamu berdepan dengan Ustaz Biliu, bincang elok-elok kan, tanya sendiri, okey. Dan pada saya, kalau betul-betul Firdaus Wong ni cukup hebat. Kerana apa saya kata hebat? Kerana mangsa-mangsa yang mendapat gangguan daripada Ustaz Biliu ni, mangsa-mangsa ni lebih menjurus kepada anda daripada menunggu siasatan polis. Polis ni lembab sangat ke? Sampai tak boleh nak sabar, tunggulah, okey. Ada beberapa tahun, banyak lagi kes-kes yang polis nak handle, tak settle lagi kan. Duk sibuk pergi jumpa Firdaus Wong ni buat apa kan. Saya ada maki pula dalam video yang pertama tu, minta maaf lah okey. Jadi sebenarnya anda dah buat silap langkah. Tapi pada saya, kalau Firdaus Wong ni dah hebat sangat sampai nak berani langgar urusan polis, langgar terus, dedah kan. Sebab anda dah macam, sepatutnya polis tak buat apa-apa statement, mahkamah pun tak apa ni, pendakwaan pun belum ada, kamu pula sibuk-sibuk. So kamu dedahkan je lah kalau berani. Dedahkan video tu, bukan video, dedahkan individu yang buat laporan polis tu, yang buat laporan pada anda tu kan. Saya dengar sampai berbelas macam tu. Minta maaf kalau silap tapi saya dengar daripada itulah. Okey, yang terakhir Ustaz Biliu, okey, saya mendoakan yang baik-baik untuk anda. Saya sayang anda. Bukan sayang anda, yang lagi 3 dari nama saya sebut telefon kan, saya sayang semua dan saya mengharapkan anda sayang saya. Itu sayang, saling sayang. Yang penting Allah sayang kita. Okey, Ustaz Biliu, okey, saya pernah bersama dengan anda walaupun hanya 3 hari. Belum ada rezeki untuk sampai ke 40 hari. Okey, saya nampak air muka anda, keikhlasan anda, kesungguhan anda. Okey, program 3 hari tu bayar duit makannya pun tak banyak mana pun. Dapat jubah, dapat t-shirt, dapat ilmu, dapat air mata kan. Saya antara yang bila beri peluang dalam program tu bercakap, tang saya je saya ingat lagi, mulalah nak menangis kan. Sebab saya tak sangka dapat bersama dengan Ustaz Biliu. Dan mungkin lepas ni saya tak sangka akan dapat bersama dengan lagi siapa-siapalah pemimpin-pemimpin tinggi, termasuk Caprice, pemimpin politik, termasuk Nadir, dapat pergi ke Gaza satu hari nanti bersama dengan Firdaus Wong, membantu dia dalam perjuangan memartabatkan Islam, program dakwah dia. Okey. Jadi untuk Ustaz Biliu tadi, semoga, saya yakin, saya berpegang kepada keyakinan bahawa itu memang fitnah, deepfake. Video tu memang amat meragukan. Kalau tak, saya nak cerita pasal kenapa saya yakin ianya deepfake ataupun video palsu, itu panjang cerita dia kan. Kalau siapa-siapa yang pernah medang tu maksudnya mengetih kopi lah kalau kat sini ni. Okey, Jawa-Jawa ni kan. Saya Bugis campur Melayu, isteri Jawa. Medang, ajak lagi malam ni medang kot. Okey. Jadi saya mengharapkan itulah. Kita cerita apa bercelaru otak cerita. Okey. Saya mengharapkan orang kata Biliu tabah dan terus ke perjuangan. Okey, tak, maksudnya tadi siapa yang nak tahu kenapa, nak saya huraikan apa yang menyebabkan ianya saya kena deepfake. Okey, tu kena jumpa saya Medang lah, jumpa. Okey, atau PM tepi, call ke dan sebagainya. Okey, jadi saya yakin itunya fitnah. Okey, dan kita naikkan balik nama Kembali Malaysia ni dalam bentuk yang positif, bukannya dalam unsur-unsur fitnah macam ni, perkara-perkara menjijikkan. Kesian kepada diri sendiri, kesian kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin. Saya yakin mereka pun terkejut dengan suasana ataupun apa yang konflik yang berlaku di Malaysia ni. Kesian, mereka selama ni menyanjungi Malaysia, mereka sayang Malaysia, mereka kibarkan bendera kita di sana. Kita pun kibar bendera kita sebab kita tak dapat nak hantar tentera untuk berperang, tapi kita cuma hantar bantuan dalam bentuk perubatan dan makanan dan pembangunan. Okey, kerajaan lebih tahu, siapa lebih tahu kenapa. Ada orang cakap kenapa kita tak serang je, hantar tentera kita kan. Dia bukan semudah itu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh tanya tentera, boleh tanya panglima tentera, boleh tanya kerajaan pada mereka di Palestin, saudara-saudara kita. Bantuan yang ada dalam bentuk perubatan makanan dan pakaian dan sebagainya, kewangan, itu adalah amat mereka hargai. Itu lagi penting, bukannya
ketenteraan, dia tak boleh macam tu. Okey, tapi sekarang ni apa yang terjadi di Malaysia ni pastinya mendatangkan satu tangisan sedih mereka. Mereka sanjung kita kan, tapi kita di sini bertelagah dengan isu yang tak sepatutnya. Okey, tolong kepada PDRM, pada Kerajaan Malaysia, pada Yang Di-Pertuan Agong contoh sekalipun, saya mohon maaf, Daulat Nogu. Okey, kita fikir-fikirkanlah bersama. Ini adalah satu isu yang besar. Okey, jangan pandang remeh. Okey, entahlah kan. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.